Bini dia pun takut, dia pun takut. Dia pun kata, wallahi ma akhraju, kata dia, demi Allah, sejak daripada hari ini aku bersumpah kepada Allah, aku tidak akan keluar minan Makkah abadan. Demi Allah, aku tidak akan keluar daripada kota Mekah selama-lamanya. Jadi dia sumpah tu kerana nak lari mati. Dia dah kira gamuknya, bila dia mati kena bunuh tu, dia perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau lagu mana? Jadi mohon dengan izin, kita tidak boleh terus kepada penceritaan bagaimana Umayyah bin Khalaf itu dibunuh, kerana ada satu peristiwa penting berkaitan dengan berita gaib ataupun kebenaran Nabi. Dia cerita satu benda yang tak berlaku lagi tapi akan berlaku. Nah, iaitulah di mana Umayyah bin Khalaf ini, kita tahu dia waktu dia di Mekah, di antara senarai nama yang sangat keras dan tegar permusuhan dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah hamba menjelaskan salah satu ayat yang diturunkan oleh Allah menceritakan perangai buruknya Umayyah bin Khalaf, iaitulah dia bersikap suka ngani, tejek ataupun menjelek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan itu walaupun kita nampak hanyalah orang panggil jebek, tetapi besar kerana dia mempunyai makna menghina martabat seseorang dan menghina tentang perjuangan seseorang. Habis cerita situ. Cerita kita sininya ialah bagaimana dia boleh bunuh. Bila panggilan maut ni siapa, dan bila benda tu telah tertulis di Lauh Mahfuz, memang dia akan jadi macam mana nak jadi. Dan inilah percaturan kehidupan yang kita perlu imani sebagai seorang mukmin, yang kita sentiasa hidup dalam qada dan qada Allah itu dengan redha, dan hidup bergantung dengan doa. Sebab qada dan qada Allah ini tidak boleh diubah kecuali dengan doa. Jadi Umayyah bin Khalaf, kita kena undur jauh sebab dia tak segi badan. Dia tak semari. Tapi orang kata gerah dia mati tu bukan gerah dia mati. Memang telah ditakdir oleh Allah dia mati begitu. Jadi Umayyah bin Khalaf ni, di waktu dia zaman jahilah, dia bersahabat dengan Abdurrahman bin Auf. Sehingga ada surat perjanjian dia dan Abdurrahman bin Auf itu di zaman jahiliahnya dipanggil sebagai nama Amru. Tetapi Abdurrahman bin Auf ni pendek ke cerita, dia telah berhijrah. Maka dari sudut persahabatan itu dia telah putuslah dengan Umayyah bin Khalaf. Tetapi oleh kerana dua-dua orang ni bangsawan, jadi tak berlakulah penginayaan Muawiyah tu kepada Abdurrahman bin Auf. Yang berlakunya ialah Muawiyah ni adalah tuan kepada Bilal bin Rabah. Jadi cerita bagaimana Bilal kena sebab, Bilal kena tarik dengan keldai, dihina, dipajang batu berhari-hari, jemur panah, tak uyai letak batu. Orang dia ni adalah Umayyah bin Khalaf. Tapi amba tak usah cerita lagi situ. Lepas tu ceritanya pada siapa tak Bilal. Cerita amba nak ayat ceritanya ialah dia pada zaman jahiliyah juga mempunyai kawan-kawan dan juga sekutu-sekutu di luar kota Mekah. Dan menjadi tradisi orang Arab, dia menjadikan hubungan sebagai kekuatannya dalam undang-undang riba, saling bantu kuat menguat antara satu sama lain. Jadi Muawiyah ni, dia telah mengikat persekutuannya buat pakatan. Nak kata pakatan harapan, tak ada lah pakatan rakyat, kita tak terima. Jadi pakatan lah. Nah, pakatan sejahtera lah dia. Dia dengan siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Amba minta supaya betul balik. Kadang-kadang amba dengar orang ceramah, dia menceritakan Sa'ad bin Rabi'. Salah dia. Sa'ad bin Rabi' dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, orang lain. Hak cerita Umayyah bin Khalaf ini adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni hak amba royak sama, hak mati gegarah. Hak mati gegarah. Nanti dalam peperangan, mati dalam peperangan Bani Quraizah, bila dia mati itu gegar arah Allah. Tuan-tuan ingat, sebab Sa'ad bin Mu'az ni ialah ketua bagi Ansar. Dalam peperangan Badar ni, Sa'ad bin Mu'az tu hak jaga Nabi, hak dia buat basar Nabi tu. Nak Nabi duduk atas arif tu, dia jaga dengan Ansar tu, Sa'ad bin Mu'az lah. Sebab dia ketua bagi Ansar. Dialah dilantik oleh Rasulullah di antara Aus dan Khazraj
untuk biar ada satu ketua yang menggabungkan antara dua kabilah ni, iaitulah Sa'ad bin Mu'az. Baik, cerita balik kita bila Nabi mari ke kota Mekah, dalam pada 2 tahun tu Sa'ad pernah pergi ke kota Mekah kerana beberapa urusan. Lalu bila dia pergi ke sana, oleh kerana sokmo, tu sokmo. Pada sokmo ni sekali lah. Tapi bahasa Kelantan ni dia klasik sikit. Pitu dia tak sah, gate sah, pitu gate. Nah, jadi dia dengan Muawiyah ni sejak daripada zaman jahiliah, bila Muawiyah ni pergi berniaga ke Syam, dia akan menziarahi dan duduk bermalam di rumah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az bila pergi ke kota Mekah, dia akan bermalam dan tidur di rumah Muawiyah bin Khalaf. Orang kata saya semua siapa tidur rumah, sebab ketua sama ketua. Ketua sama ketua. Dan proses persahabatan mereka berlangsung begitu lama. Sehinggalah Sa'ad bin Mu'az ni duduk di kota Madinah, masuk Islam. Dan Sa'ad bin Mu'az masuk Islam mula daripada perjanjian Aqabah 1 dan 2. Bila dia masuk pernyataan itu, tapi tak pernah bertemu dengan Muawiyah bin Khalaf selepas Mu'az ni masuk Islam. Temu-temu ceritanya Mu'az pergi ke kota Mekah. Lalu bila pergi ke kota Mekah, bila dia telah masuk Islam, dia pun rasa sakut. Dia pun bermalamlah di rumah Muawiyah bin Khalaf. Bila duduk rumah Muawiyah bin Khalaf, dia minta izin dengan Muawiyah bin Khalaf untuk tawaf, melakukan umrah. Muawiyah pun kata, tak boleh buat gitu. Sa'ad nyatakan demo kawan, demo kat Menala tukar dah tu. Demo buat gitu nyatakan kawan. Dia kata, lepas tu bincang-bincang gini lah. Kita cari masa tak ada orang. Saya kata tak apa, beres. Nak beres. Jadi mereka pun tubiklah mana dikatakan ialah ba'dan tasafal lail. Muawiyah pun bawalah keluar Sa'ad ni kerana nak memenuhi permintaan kawan. Soal dia dengan Muawiyah ni, walaupun Muawiyah masuk Islam, dia tak boleh nak mana lah sebab kawan daripada zaman jahiliah yang mereka berkawan. Jadi Muawiyah tak ganggu dari sudut Islamnya Mu'az dan Sa'ad bin Mu'az. Lalu dia sampai boleh memberikan kelonggaran untuk membenarkan Sa'ad ni tawaf. Dengan caranya mu tak lagi seorang, mu kena pergi ngaku juga. InsyaAllah kata dia, InsyaAllah tu amat tambah lah. Kita pergi malam, waktu tak ada orang, cerah waktu tu mana pukul 2. Dia kata waktu pukul 2 ni, pok-pok pada tu tidur belakang dah. Tidur belakang. Jadi Muawiyah pun bawa lah Sa'ad ni tawaf. Pada waktu malam tu tak ada orang. Waktu nak gerah tu Abu Jahal tu. Dia bang Abu Jahal ni. Dia bang. Orang-orang hebat ni pun dia ada bangun ni. Bila Abu Jahal kata Abu Jahal tubik ni merasa kerana putus rokok merasa. Dia ni duduk tak boleh mana tidur ada rokok ni putus cari sisa dia. Jadi bila dia gitu dia tengoklah Muawiyah ni kerana Muawiyah ni tak kenal walaupun malam remang-remang. Kerana Muawiyah ni tubuh dia ni gemuk. Muawiyah ni dia rajulun saqilan. Rajulun saqilan ni makna tubuh besar berat. Kalau kita kata kat berat ni supaya kata mai Gusti Somo, dia pun berat dia. Jalan pun lemah. Berat besar dia berat besar. Jadi bila tengok tu muka gu tu kan. Tubik tu kan tegur, tak tegur muka dia ketua bahagia juga. Lalu bila Abu Jahal tubik tu nak pergi betul pasar, tapi bila tengok Muawiyah bin Khalaf tadi, maka dia pun ditanya, mana tengok ni malam-malam? Jadi masa tu gagak adalah Muawiyah bin Khalaf gagak. Dia pun tengok ada orang sebelah, dia tak kenal. Dia tak kenal. Dia pun kata, man hadza ma'ak. Siapa dia ni? Man hadza ma'ak. Man hadza ma'ak. Siapa dia orang sebelah? Maka Muawiyah bin Khalaf pun kata hadza Sa'dun. Dia adalah Sa'ad Mu'az ketua Ansar.
Bila sebut sak gitu, Abu Jahal ni kenal dah lah. Dia perasan dah lah. Ni ketua Islam. Nah, faqala lahu, maka dia tahulah saat ni dah masuk Islam. Nah, tiba-tiba boleh mari ke kota Mekah dalam keadaan amil tawaf pula. Ala araka tatufu bi Makkah amna. Mu ni Muawiyah, letak otak lutut kau. Mu tak fikir kau dia masuk kota Mekah. Tawaf pula, bukan saja masuk, tawaf pula kota Kaabah dalam keadaan amil. Kita ni lawan Islam ni, ya kau habis berhenti. Lawan siapa hamba keluarga apa semua. Dia mari ni tuan-tuan masuk ni. Dia mencemarkan dan mencabar kewibawaan negara kita. Dia ni orang Islam, tak layak lagi untuk tanah kita ni. Dia telah memusuhi kita, menghina kita. Kemudian puak-puak dia sokong tu pula menghina berhala kita, mencela masa depan kita. Sabu aba'ana wa ta'ibu ama'ana. Dia telah menghina berhala dan menghina nenek moyang kita. Ni lah penyokong kuat. Abu Jahal lawan tuan-tuan mari saat cerita Israel mari sore tak lawan tuan-tuan. Tak lawan. Jadi Abu Jahal pun marah. Nah, sebab apa yang dibuatkan oleh Muawiyah ni satu tindakan yang boleh melibatkan imej negara. Jadi kalau orang ambil gambar kering, Abu Jahal makan dedok dah. Dedok lah istilah dah ni lah. Dedok dah. Barang-barang ni tak ambil lalu. Abu Jahal telah terima 90 juta. Kalau tidak benar lagu, mana boleh masuk? Fitnah ni dia sebab lalu. Cara nak tambah ni, barang nak tambah. Ajinomoto ni tuan-tuan, dia tak bakal kerak dah. Dia bunga guni-guni lah. Nak ke mana dia? Jadi bila demikian, berlakulah orang panggil balak kira-kira. Balak kira-kira tu tegal lah. Tegal. Sebab saat ni ketua. Tak saat ni ketua, dia juga pendekar. Jadi bila ketua kabilah sama ketua kabilah, lalu saat berkata wallahi, dia kata amma wallahi law innaka ma'a Abi Safwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Abu Jahal pun kata dulu, kalau tidaklah kerana Abu Safwan, maknanya Muawiyah bin Khalaf memberikan perlindungan padamu, tidak bersamamu, ma raja'ta ila ahlika saliman. Demi Allah kamu tidak akan balik menemui keluargamu dalam keadaanmu tadi orang panggil sejahtera, maknanya lebih kurang. Kalau tidak kerana Safwan ni mempertahankan kamu mengkelip mayat. Abu Jahal kecek gitu dan. Maknanya kalau tidak Abu Safwan ni maraja'ta ila ahlika saliman. Bila dengar gitu, Muawiyah pada waktu tu terkepit duk tengok. Nak duduk di mana? Alik Muawiyah pun. Alik Muawiyah duk alik Sa'ad Fugu. Kemudian alik Abu Jahal pun ketua ni tengah duduk marah ni. Lalu Sa'ad pun terus menjawab dengan kuat dan berani. Bagaimana dia berkata, amma wallahi law mana'tani hadha la amna'annaka ma huwa ashaddu 'alaika tariqaka bisyam. Kalau mu tegah aku hari ni, mengapa-apakan hari ni, mu tahu tak, sebutir Madinah akan mari menyerang kamu tu satu hal. Kami akan melakukan lebih dahsyat daripada gapo membuat. Aku tutup jalan perdagangan Syam kamu di Madinah. Mu tak boleh nak nego. Sebab Madinah ni dikawal Badar tu dikawal di Madinah. Jadi kalau membuat aku buat lebih teruk daripada tu, jalan nego mu ke kota Syam, aku akan halal kamu. Gak buat ni bunyi bak nego tuan-tuan, tak lagi lalu bak pitis. Moga hidup dia pitis. Nah, pitis. Nah, kau mana? Kalau jawab hak lain, kalau bui ayat lain, tak berapa nak jeliga. Buatlah buat. Hak muda nego cari makan sama serian. Hak ni kacik orang. Lawan. Muja pergi esko. Projek tak boleh lepas ni. Tak apa bah. Kita beres. Ni bagai-bagai pitis ni tuan-tuan boleh kunci mulut orang. Abu Jahal pergi. Nah, jadi bila begitu Muawiyah ni, Abu Jahal seolah-olahnya
Dalam waktu tu Muawiyah pun terkepit tu. Abu Jahal kata, "Mu pilih siapa dia, Muawiyah? Mu pilih aku kau mu pilih dia?" Ha sudah. Mu pilih aku pun pilih dia. Dari riwayat yang lain. Jadi bila bila Sa'ad menjawab apa yang diancam oleh Abu Jahal itu, dan ancaman Abu Jahal itu telah mencabar kewibawaan dia sebagai seorang panglima dan ketua bagi kaum Quraisy Mekah, bagi orang Yasrib di Mekah, di Madinah. Dia merasakan itu satu cabaran dia. Lalu dia menjawab dengan tinggi seorang. Lalu Muawiyah berkata, "La tarfa' sautaka ya Aba Sa'd." Nah, mu jangan, aku minta tolong, mu jangan akak sorok di depan Abu Hakam. Abu Hakam tu Abu Jahal, sebab orang Quraisy panggil dia Abu Hakam, iaitu orang yang bijaksana. Rasulullah panggil dia Abu Jahal, orang yang bodoh. Jadi tak berlaku kita boyak dah duduk alik mana. Kalau dia bodoh alik tu, orang ni cerdik. Kalau dia bodoh alik ni, orang ni bodoh. Jadi kita duduk alik mana? Dia akan menentukan persepsi kita. Betul berkata tu? Kau salah. Betul ke salah? Dia duduk alik ni boleh ambil takbir. Tak apa. Waktu dia alik ni tak apa. Lelah ni bila ambil takbir, tulis sorak lalu. Ngajar majlis takbir. Dulu tak marah apa. Lelah ni baru marah. Ambil pun pelik. Tak, kau mana? Jadi satu ada rahmati Allah kerana dia marah tu, kerana mungkin dia dari sana. Dia tidak sumpah apa. Ketua-tua yang ada depan apa, dia sumpah apa berlakon. Tak. Mudah ya kita wakil dua campur dua pok murah apa pun tidak nak kata, tidak cerdik pun tidaklah sangat bodoh. Tapi boleh kira. Nah, jadi hadirin hadirat. Bila Muawiyah pun dalam keadaan tengok Abu Jahal yang naik marah dia tadi, orang kata naik darjah kemarahan dia tadi, lalu Muawiyah pun cuba menenangkan, takut berlaku perang dua tu tengah malam. Tengah malam, moga berai sama berai ni, orang kata betul mengkelewat. Dah lah, kerak tarik golok ni, kerak tarik parang kan. Bertokok tuan-tuan. Jadi Muawiyah pun duduk tengah, "La tarfa' sautaka ya Aba Sa'd." Jangan kau angkat suaramu wahai Aba Sa'd. Fa innahu Abu Hakam ni sayyidul wadi, kerana wadi Mekah ni ketua dia. Tinggi tak tinggi akak ni. Sayyidul wadi. Ni ketua lembah ini. Sa'ad berkata, tuan-tuan berkata, "Da'aka ya Muawiyah. Fa wallahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu qatalaka." Kalau gitu Muawiyah mu sokong dia, mu duduk ada dia, mu tinggal aku, putus kita tu. Itu tuan-tuan. Cara kita saya ni, dia ada tangga, bukan kata tak ada tangga. Tangga pun tuan-tuan, kita buat tu atas nama Allah lah, bukan atas nama emosi. Jadi dah mu nak duduk ada tu, tinggalkan aku wahai Muawiyah, kerana aku tahu mu keping. Jadi mu duduk ada tu kerana tugumu. Maka mu biarkan aku, kerana sesungguhnya aku telah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mati dibunuh. Muawiyah itu saat tunjuk kepada Muawiyah tu, "Da'na ya Aba Muawiyah, mu tinggal aku wahai Muawiyah, mu duduk adik Abu Jahal, kerana aku telah dengar bahawa Rasulullah kata mu ni kena mati, kena bunuh." Muawiyah bila tunjuk kepada Muawiyah hak dia tadi mati kena bunuh, dulu tak royak kerana duduk minum teh sekali kerana tak ada sebab nak royak. Ni oleh kerana dah berlaku perselisihan, maka kata bentuk bokarlah benda yang kita kata berita yang tidak baik, berita yang ngeri. Faza'al syadidah. Lalu Muawiyah bila dengar dia ni Rasulullah ni kata dia mati kena bunuh, pucak kesi tuan-tuan, hiri daging tuan-tuan, tak tupik dah. Sebab dia kata apa? Wallahi maka zabar Rasulullah. Dia kata pun dalam keadaan gelisah, aku tak je tahu Rasulullah ni berlaku. Tahu Rasulullah tak berlaku. Tapi apa dia mau lawan? Tu soalan. Jadi orang lawan kebenaran ni tidak mestinya dia tu tuan-tuan mempunyai sebab-sebab yang tertentu. Kaji molek, faham molek.
Jadi dia kata Rasulullah tak ajib lawak. Waktu tu makan nasi tak lalu. Klik selalu dia tinggal. Waktu jadi cerita saat pun balik Abu Jahal pun meninggalkan kerana menghormati Umayyah tadi. Saat pun balik. Nah, jadi tadi sudah tawar lah. Tadi sudah tawar. Muawiyah pun dah putus lah. Sahabat dengan tu tak ajak klik rumah lah. Jadi saat pun bakal big klik lah. Nah, Umayyah pun dah klik rumah dia tegak. Bakal selalu buka tegak, duduk tegak, pucak kesi tegak. Tak kecek apa. Bini dia tu buka pintu tak kecek apa. Nampak pucak kesi. Bini tanya abang, mana gua tak gila kan? Tak ada dah klik. Tak kecek. Bini tegur pun tak kecek. Lah kalau dia kata, ya Safwan, hal ta'lam. Hei isteriku ataupun ibu kepada Safwan, mu tahu tak gapo Rasulullah kata kaku? Bini kata mana? Mu tahu. Mu gambar tak baca harakah. Tu tambah hamba, tu tambah hamba. Mana yang tambah hamba? Tambah hamba dia. Duk tengok Malaysia kini hamba ni. Duk dengar berita hal itu. Ada ni tak dengar. Maka Muawiyah berkata, Rasulullah berkata, Umayyah pun berkata bahawa Rasulullah berkata bahawa aku mati dibunuh. Bini pun dia pun pucak juga bini. Maka lelaki ni bang. Saya getok tak tukar lagi ni bang. Dia ni mula bini dia pun pucak juga, getar juga. Bila kata gitu bini pun dia kata, demi Allah Rasulullah itu Muhammad tidak pernah berbohong. Tahu. Bukan kata tak tahu, tapi apa nak buat? Kerana ada barang tak molek alik dalam. Tak barang tak molek alik dalam, pergi hospital tak jumpa bang. Doktor teh demam ustaz, klik makan Panadol 3 butir. Sakit jatuh scan tak ada molek. Hak hati busuk ni. Dia tak bau, polisi mampu. Lesen mampu bang. Polis tak kita lesen ustaz. Kita pun tengok lesen. Lesen ni dah 3 bulan mati. Allah mak acik. Amba tak tahu lesen mati. Muka 3 bulan ni gepuk dah bang. Patut dah ada poket ni bau berolak muka lesen mampu. Amba tu tak ada lesen mampu pun. Tapi nasib baik mampu tu baru ni tu ada seminggu. Sudah lesen mampu. Wah mula tu tak takut bawa kereta. Tahu mampu tu kan. Takut selalu dah ni. Nasib baik. Cuma lesen ni mujuhnya. Dia tu mati boleh sambung balik nyawa. Dia tidak sempat kan. Jadi ini dia pun kata demi Allah Muhammad tidak pernah berbohong. Bini dia pun takut, dia pun kata wallahi ma akhraju, kata dia demi Allah sejak daripada hari ini aku bersumpah kepada Allah aku tidak akan keluar minan Makkah abadan. Demi Allah aku tidak akan keluar daripada kota Mekah selama-lamanya. Jadi dia sumpah tu kerana nak lari mati. Dia dah cerita gamuknya bila dia mati kena bunuh tu pergi perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau lagu mana. Jadi dia bersumpah. Lepas ni dia duduk kota Mekah, bukan kota Mekah. Ni duduk di bawah Abu Jahal. Dia ingat bahawa di kota Mekah lepas badan ni. Dia duduk situ sama. Dia ingat pilihan raya 14. Dia beli lagi. Jadi dia bersumpah demi Allah tak si keluar daripada kota Mekah. Bini dia kata ya Allah jangan tubik bang. Tubik mati bang. Saya ke bini kepada tok lelaki. Walaupun gemuk tak Allah tubuh pun. Piti banyak bang. Piti banyak. Amba pukul 9 tu bang. Amba sambung minggu depan. Baik sikit lagi. Minta pilih 5 minit. Ni meminta izin jangan catat ya ni. 5 minit lah. Jadi bila begitu tuan-tuan. Berlakulah perang Badar. Bila paku perang Badar. Umayyah ni tak tubik lah. Muka perang Badar ni berlaku suddenly. Dia tidak terancam. Siapa surat Muawiyah kau Abu Jahal teguh gerak tak ada mikir macam mesyuarat kabinet tak ada dak. Dia pakai cok tok agung ni orang tengok pakai tubik keluar rumah daripada siapa yang ada sahab dalam ni Abu Sufyan. Wah tubik kekuatan tentera dia, wah tubik 300 akhirnya jadi 1000 tu tuan-tuan mati Allah. Nah wah tubik jadi Muawiyah Umayyah ada juga sahab dalam tu tak tubik dia. Moga dia janji dah kita si tubik ni kan. Tak si tubik.
Jadi orang lain duk kumpul, Umayyah ni duk betak bersama dengan askar dia. Jadi Abu Jahal pun tanya, mana mu Umayyah? Orang lain siap lakon dengan pakaian dengan tentera apa? Mu tak tubik? Kata dia, aku tak boleh tubik. Aku tak boleh tubik. Jadi Abu Jahal tanya, apa mu tak boleh tubik? Sebab mu pemimpin Mekah. Kalau mu tak tubik ni marah. Sebab mu tak tubik, mu tak ada harapan atau rupamu. Nah, jadi Umayyah pun kata, mu tak ingat kau gapo Rasulullah kata. Hok dikecek gitu. Ke Abu Jahal ada. Mu tak ingat kau gapo hok saat kata kat aku dulu, mu tak ingat. Aku mati kena bunuh, mu tak ingat. Jadi aku bersumpah tak boleh tubik. Aja Abu Jahal pun kata, mu tak salah using lah. Hok ni kita ramah tubik. Muhammad tu tak ada tentera, kita ramah hok tubik. Biar habis-habis kita tubik. Kawan, minta maaf kau tak boleh tubik ni. Tak boleh tubik. Tak tubik pas sudah Umayyah. Jadi Abu Jahal ni dia otak cerdik. Dia ligak. Dah ada bab masalah ni. Nak bakar orang ni dia tahu lagu mana nak bakar tu dekat. Abu Jahal pun kelip masuk rumah dia. Buat tubik satu bekas kayu daripada air bang. Jadi dia pun hala kepada Umayyah. Ambil pakar minyak wangi. Tolong pakai minyak wangi. Jadi bila Umayyah tengok minyak wangi apa ni? Minyak wangi orang Tino ni. Minyak wangi orang Tino ni. Jadi orang Tino ni, orang Arab, dia ada satu minyak wangi khusus untuk orang Tino. Orang jantan tak pakai. Jadi Abu Jahal pun ambil minyak wangi rumah dia tu, minyak wangi bini dia. Wangi pada Umayyah, mu pakai minyak wangi ni. Jadi Umayyah pun kata ni minyak wangi orang Tino, tak pakai minyak wangi Tino. Jadi Abu Jahal kata, dah mutino kala ni, pakai ni, mumpah pakai minyak jantan. Mutino ni, dah jauh ke Tino. Menata ni bakar dengan aku dah. Dia ambil baju aku tu. Bakar saja. Jadi Abu Jahal bila waktu big minyak wangi orang Tino ni, so lesek kotak dekar ni tak sih, tak dekar. Dia kata baca, mana kalau dia pakai hot tu kan? Muayyah pada waktu tu nak ke mana tu? Cepat-cepat sikit tahu. Kecek pun dia kena lembut gitulah tali. Jadi kalau lepas ni dia klik kan? Tak salah. Tu kaki pondai tu. Kecup batu pun tak ada. Jadi suara pendekar tak boleh. Jadi Umayyah pun siapkan tentera dia. Tentera dia supaya keluarlah bersama dengan dia. Itu cerita bagaimana Umayyah ni nak ke takdir dia ni mati sini. Walaupun Rasulullah kata mu mati dibunuh tu, dia tahu. Tapi takdir Allah tak ada orang jumpa. Marilah semangat dia. Itu kita sambung minggu depan. Yang baik semua pada Allah, yang lemah pada Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.